Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua. Selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua murid-murid tahun 6, 6 bersih, 6 ikhlas dan 6 tekun yang berada dekat sini. Dan tahun ni insya-Allah cikgu akan mengajar kamu sepanjang tahun ni sama ada atas talian ataupun bersemuka. Dan cikgu harap semua orang dalam keadaan yang sihat, semua orang dalam keadaan yang tak sakit, semua dalam keadaan selamat. Okey. Okay, hari ni kita nak belajar berkenaan dengan unit yang ketiga dekat dalam buku teks kamu, iaitu tajuk mikroorganisma. Hari ni kita nak belajar berkenaan tajuk mikroorganisma. Okey, kecil-kecil bukan sekadar cili padi. Orang cakap kecil-kecil ni seperti cili padi. Okey, kita tengok apa dia definisi mikroorganisma. Okey, kita nak tahu apa yang dikatakan sebagai mikroorganisma. Okey, mikroorganisma adalah gabungan daripada dua perkataan, iaitu mikro dan juga organisma. Okey, mikro ni apa maksud dia? Mikro maksudnya sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Perkataan mata kasar dekat situ dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai naked eyes ataupun naked eye. Naked eye maksudnya mata kita tanpa bantuan apa-apa, tak ada cermin mata, tak ada bantuan kata berbesar, mikroskop dan sebagainya, kita tak dapat tengok kehidupan tersebut. Organisma maksudnya hidupan. Okey. Jadi, mikroorganisma adalah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Simple, mikroorganisma. Hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, kita nak tengok terus kepada jenis-jenis mikroorganisma. Ada berapa mikroorganisma yang pada level kamu ni, pada level tahun 6 ni, kamu kena tahu apa jenis dia. Okey, kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5. Dekat atas ni, dekat bahagian ujung ni, kita ada satu organisma yang sedang berputar-putar ni lah. Kamu boleh agak kot apa nama mikroorganisma ni. Okey, jenis-jenis mikroorganisma yang pertama, kita ada fungi ataupun fungi. Yang kedua ada protozoa, yang ketiga alga, yang keempat bakteria dan yang terakhir adalah virus. Okey, apa yang dikatakan sebagai fungi? Fungi boleh dilihat dengan mata kasar sama ada menggunakan katak atau kanta pembesar. Fungi ni adalah fungi ataupun fungi dalam kategori yang kita nama umumnya kita kenali sebagai kulat. Dan fungi ni adalah benda yang biasanya melibatkan mikroorganisma yang kadang-kadang kita boleh lihat dengan mata kasar secara dasarnya lah, secara permukaan ke dasar. Maksudnya kalau nak tengok lebih lagi macam mana rupa fungi ni, kita kena tengok bawah mikroskop. Okey, seterusnya adalah protozoa. Protozoa adalah organisma yang hidup di habitat berair dan dia biasanya bersaiz besar. Mikroorganisma ni, protozoa ni, dia akan hidup di dalam air biasanya, dan dia akan hidup dekat sungai, dekat tasik, biasanya air-air yang bukan air laut lah. Okey. Untuk seterusnya, seterusnya adalah alga. Alga adalah hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan dan dia berfotosintesis. Okey, ingat lagi tak apa fotosintesis? Sekejap lagi kita cek apa yang kamu faham berkenaan dengan fotosintesis. Okey, bakteria. Bakteria wujud dalam berbagai saiz, bentuk dan juga warna. Ada yang baik dan ada yang jahat. Okey. Dan yang terakhir adalah virus. Virus adalah benda yang bersaiz kecil dan juga jahat. Okey, kalau kamu tengok bakteria, dia wujud dalam berbagai saiz, berbagai bentuk dan juga warna. Ada yang baik dan ada yang jahat. Untuk virus, dia biasanya bersaiz kecil tapi dia adalah mikroorganisma yang pastinya tak ada yang baik. Dia adalah semuanya jahat. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, ini adalah gambar-gambar di antara mikroorganisma yang dalam kategori fungi atau fungi. Yang pertama, kita kenali sebagai yeast. Kalau kamu nampak rupa dia macam ni, ini adalah di bawah mikroskop. Rupa sebenarnya dia lebih kepada warna kuning, warna yeast. Okey. Yang kedua, kita ada penicillium. Penicillium ni adalah satu mikroorganisma yang dalam kategori kulat. Kita gunakan dia untuk membuat ubat. Okey, untuk menentang penyakit dekat dalam badan. Seterusnya kita ada mucor. Mucor dan juga kulapuk roti. Okey, mucor ni apa? Kulapuk roti ni apa? Sebenarnya dua-dua benda ni adalah benda yang sama. Baiklah, kita terus kepada jenis mikroorganisma yang kedua, iaitu protozoa. Protozoa, sebagaimana yang kamu tahu, dia adalah di antara mikroorganisma yang mempunyai saiz yang terbesar. Yang pertama, kita lihat
Yang strukturnya seperti selipar ini kita kenali sebagai paramecium. Paramecium ni boleh bergerak dengan bantuan silia ataupun berbulu halus yang berada di sekeliling badannya. Seterusnya, yang strukturnya seperti seekor berudu kerana mempunyai ekor dan juga badan, kita panggil sebagai Euglena. Dan yang ketiga, kita panggil sebagai ameba. Ameba adalah satu jenis protozoa yang tidak mempunyai bentuk tetap dan dia boleh bergerak. Bagaimana dia bergerak? Caranya bergerak adalah dengan menggunakan mekanisme pseudoleg ataupun kaki palsu. Pseudoleg ini dapat membantu ameba untuk terus bergerak di dalam persekitarannya. Okay, alga. Alga, kita ada 3 contoh dekat sini. Yang pertama adalah alga hijau, kita ada Spirogyra dan juga phytoplankton. Alga hijau ni biasanya adalah alga yang agak besar jugalah. Untuk seterusnya kita ada Spirogyra. Spirogyra juga warnanya adalah hijau, jadi dia boleh fotosintesis. Dan yang terakhir adalah phytoplankton. Phytoplankton ni adalah dalam kategori plankton. Plankton ni dia ada 2 jenis. Plankton ni dia ada di habitat seperti di dalam laut, di dalam air masin. Plankton ada 2 jenis. Satu adalah zooplankton, yang kedua adalah phytoplankton. Phytoplankton adalah dalam kategori plankton tumbuhan. Dia dalam kategori tumbuhan, maksudnya dia menjalankan fotosintesis. Dan zooplankton adalah dalam kategori haiwan. Haiwan-haiwan yang hidup di dalam laut yang biasanya yang biasa menjadi makanan kepada ikan-ikan ataupun organisma yang lain lah. Dan yang seterusnya, okey, kita ada 1, 2, 3, 4 contoh dekat sini. Okay, kita tengok yang pertama, yang bulat-bulat comel panjang tu. Bulat-bulat tu namanya adalah Streptococcus. Okey, Streptococcus. Yang kedua namanya adalah Escherichia coli. Yang ketiga Salmonella. Yang keempat Lactobacillus. Lactobacillus ni adalah satu bakteria yang diternak dan dia digunakan di dalam minuman berkultur. Okey, contohnya seperti Yakult. Contoh lain, bagi contoh lain yang kamu tahu, minuman berkultur kita ada Vitagen, kita ada apa ni? Vitagen, Solivite, Calpis. Agaknya lah itu semua dalam kategori minuman yang mempunyai Lactobacillus. Lactobacillus dikatakan mempunyai fungsi dalam perut kita. Bila dia masuk dalam sisa badan kita, dia akan membantu sisa penghadaman kita dan, yang akan memperbaikinya supaya penghadaman kita menjadi lebih baik. Okey, ni yang terakhir. Jenis yang terakhir namanya adalah virus. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang macam robot, ada yang macam ni. Di antara semua ni ada yang sekarang tengah in, yang sekarang tengah trendy sekarang ni. Okay, kita tengok nama-nama dia. Yang pertama adalah kolera. Yang kedua HIV, yang ketiga dengue, yang keempat bacteriophage, campak dan juga coronavirus. Okey. Coronavirus ni yang kita kenali sebenarnya sebagai virus COVID ni lah, COVID-19 dijumpai baru-baru ini dan dia sedang melanda kita sekarang lah. Okey, ada beberapa jawapan Cuba tengok apa. Kolera ni adalah satu virus yang akan menyebabkan penyakit taun. Taun ni adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus kolera ni. Dia akan membuatkan seorang itu berak-berak, cirit-cirit, mungkin muntah-muntah, sakit perut dan sebagainya lah, dan dia boleh membawa maut. HIV ni adalah penyakit diakibatkan oleh sejenis virus. HIV adalah ringkasan sebenarnya. Dan seterusnya adalah dengue. Dengue ni biasanya dibawa oleh nyamuk Aedes. Bacteriophage ni adalah virus yang boleh membawa kepada penyakit yang ada dekat dalam yang di dalam tubuh seseorang tu lah, cikgu. Campak ni biasa kamu akan kena. Sebab itulah waktu kecil, kalau kamu waktu kamu bayi, mak kamu akan beri kamu vaksin anti campak. Walaupun kamu diberi vaksin, kamu masih lagi akan kena campak tapi tidak membawa maut. Okey. Dan yang terakhir adalah coronavirus lah, yang sekarang ni kita sedang mengalaminya sekarang dah dekat setahun lebih. Ada lakon. Okey, so saya rasa itu sahaja pertemuan kita untuk kali ini. Nanti cikgu akan tinggalkan tugasan dekat dalam Google Classroom dan juga dekat dalam grup WhatsApp. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk setakat ini. Kita berjumpa di bahagian yang kedua
di video yang seterusnya. Bye. Terima kasih di atas perhatian. Jangan lupa like ataupun subscribe channel ini untuk memberi motivasi kepada cikgu untuk lebih lagi menghasilkan video-video yang menarik. Assalamualaikum.